Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri majlis kemasukan bagi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah berlangsung di Commando Training Centre Royal Marines CTCRM, Lympton, Devon, United Kingdom. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di bangunan mes pegawai CTCRM dimulakan dengan Royal Salute yang disembahkan oleh anggota Guard of Honour yang diiringi oleh Royal Marine Band dan baginda juga dijunjung oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pangeran Muda Abdul Matin bersama Lieutenant Colonel Chris Samuel, Commanding Officer Base and Support Wing, Lieutenant Colonel Tom Evans Jones, Chief of Staff dan Warrant Officer First Class Regimental Sergeant Major RSM Nick Olive. Oh, really? Oh, no. Just do it in the UK. For yourself, and then just down here across the street. Tujuh. After lunch, we go to the street. And then, yeah, sama Egypt, my roommate. They speak good English. Yeah. Baginda juga diberikan sembah taklimat daripada Lieutenant Colonel Chris Samuel, Commanding Officer Base and Support Wing di Bilik Agna Kari, Kursus All Arms Commando AACC yang dijalani oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pangeran Muda Abdul Matin akan berlangsung selama 13 minggu dan dikendalikan oleh Royal Marines di Commando Training Centre Royal Marines CTCRM, Lympton. Setelah tamat kursus, calon yang berjaya akan berhak untuk memakai beret hijau dan mengenakan lencana komando dagger pada pakaian seragam mereka. Stay together, don't do it on your own. Stay together, encouraging each other all the way through it. Any problems, just let us know. This is iconic, this 30 mile. It's one of the best days of your life. Yeah, 100 plus years. Is it always? Baginda berkenan berangkat ke majlis santap tengah hari di Bilik The Deal. Berangkat menyertai baginda ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pangeran Muda Abdul Matin. Semasa berada di tapak latihan CTCRM, baginda berkesempatan menyaksikan latihan All Arms Commando Course Log Run dan Battle Physical Training yang dijalani oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pangeran Muda Abdul Matin bersama para peserta yang lain. Pusat latihan komando CTCRM adalah pusat latihan utama bagi Royal Marines. Berpangkalan di Lympton, Devon, CTCRM memilih dan melatih semua pegawai dan rekrut Royal Marine. CTCRM juga adalah sebuah pusat latihan yang unik di mana ia juga menyediakan semua latihan bagi Non-Commissioned Officer NCO serta melatih 70% kesemua specialist Royal Marines. Physical conditioning, but also it's not just about the physical. Pick up the rope, close yourself, good lad, crack on. Where they get tested on the commando tests again. Good lads.
take them through what's called the low obstacles course. No kit on to start with. Slap it down! So this is to be rehabilitated. Speak to some of the instructors and the success that they have. Sebelum menamatkan lawatan di CTCRM, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima pasambah yang disembahkan oleh Lieutenant Colonel Chris Samuel, Commanding Officer Base and Support Wing CTCRM, iaitu sebilah Bayonet Royal Marines Commando Pisau Tempur Fairbairn Sykes FS. Baginda juga berkenan mengudiakan sebuah tanda kenangan Kementerian Pertahanan kepada Commanding Officer Base and Support Wing CTCRM sempena memperingati keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Commando Training Center Royal Marines. Pisau tempur FS terkenal ketika Perang Dunia Kedua yang diguna pakai oleh British Commando dan Special Air Services SAS serta beberapa pasukan khas yang lain, terutama sekali semasa pendaratan Normandy pada bulan Jun 1944. Dengan itu, pisau FS sangat terkait dengan British Commando dan beberapa pasukan khas lain seperti US Office of Strategic Services OSS dan Marine Raiders pada ketika itu. Kursus All Arms Commando yang dikendalikan oleh Commando Training Center Royal Marines CTCRM menguji ketangkasan, keberanian dan ketahanan setiap peserta. Kita saksikan paparan antara aksi lasak dan tangkas para peserta kursus dalam sorotan Majlis Kemasukan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pangeran Muda Abdul Matin ke CTCRM. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Pemahiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Timbalan Presiden Persekutuan Bola Sepak ASEAN, petang kemarin berkenan menyaksikan undian kejohanan bola sepak Piala AFF Suzuki 2020 yang diadakan secara maya. Kejohanan Piala AFF Suzuki 2020 dijadual bermula pada 5 Disember 2021. Dalam undian tersebut, 10 pasukan akan bersaing yang dibahagikan kepada 2 kumpulan. Pengundian bagi penentuan kumpulan disempurnakan oleh Datuk Seri Francisco Kalboa Delay dan Lim Kia Tong, Naib Presiden AFF. Undian dimulakan dengan perlawanan pusingan kelakkan antara negara Brunei Darussalam dengan Timor Leste, dengan pemenang akan mengisi slot kumpulan A bersama-sama dengan Thailand, Myanmar, Filipina dan Singapura. Manakala kumpulan B pula terdiri dari juara bertahan Vietnam, Malaysia, Indonesia, Kemboja dan Laos. That is position B5, Myanmar. To Group A, they have gotten position A2. Of course, Malaysia. And Mr. 2 groups, and in Group A, we have Thailand, Myanmar, Philippines, Singapore. Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita memaklumkan satu kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah kemarin di negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media petang kemarin mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan.
Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 55 tahun yang merupakan kes 4204 yang telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran pribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solehin. Sementara itu, 124 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 5,385. Terdapat 56 tambahan kes-kes baru kepada 11 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan. Kluster-kluster baru ini ialah kluster Foster Vessel yang mengandungi 11 kes baru dan kluster 5289 yang mengandungi 7 kes baru. Kesemua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Dalam faedah itu, satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster 418. Dengan ini, jumlah kluster aktif pada masa sekarang adalah sebanyak 96 kluster. Selain itu, terdapat 2 kes import yang dicatatkan. Kedua-dua kes telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Manila. Kes pertama telah tiba pada 8 September 2021, mana kes kedua telah tiba pada 15 September 2021. Pada ketika ini, terdapat 48 kes yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 102 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 3,677 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,673 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 8 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 7 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Manakala 1 kes lagi masih memerlukan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 25 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,031 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 312,046 ujian. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa proses mengganjakkan tempahan slot suntikan bagi mereka yang terjejas oleh penangguhan pemberian vaksin dos pertama COVID-19 masih giat dilaksanakan secara berperingkat dengan perubahan seperti lokasi vaksinasi dipindah ke pusat vaksinasi lain. Orang ramai adalah diingatkan sekali lagi untuk memeriksa perjanjian vaksinasi melalui aplikasi BruHealth atau pesanan ringkas SMS dari masa ke semasa bagi memastikan tarikh penempahan perjanjian serta tempat pusat vaksinasi mereka. Mereka yang tidak dapat menghadiri pada tarikh tempahan kerana menjalani kuarantin atau telah membuat tempahan lain adalah dinasihatkan untuk membatalkan tempahan yang diberikan ini bagi memberikan peluang kepada orang lain yang boleh memanfaatkan slot-slot berkenaan. Orang ramai adalah juga dinasihatkan untuk mengemaskini maklumat peribadi termasuk nombor telefon di dalam sistem BruHIMS bagi memastikan mesej mengenai tempahan slot dapat diterima. Sementara itu, orang ramai adalah diingatkan sekali lagi untuk mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Sebagaimana yang telah diterangkan semasa sidang media Kementerian Kesihatan pada 9 Ogos 2021, sebarang perkumpulan ramai adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, pengecualian adalah diberikan bagi pengurusan jenazah yang bukan COVID-19, iaitu seramai 15 orang pengendali saja dan 10 orang bagi menghadiri majlis akad nikah. Dalam pada itu, sebarang majlis tahlil secara fizikal, menghadiri majlis akad nikah secara bergilir
atau menggunakan beberapa tempat berasingan adalah tidak dibenarkan. Ini adalah di antara langkah-langkah untuk menghindari penularan wabak COVID-19 di kalangan mereka yang hadir. Sesiapa yang mengetahui mengenai dengan sebarang pelanggaran arahan-arahan ini boleh melaporkannya ke pihak polis beserta bukti yang jelas. Sesiapa yang melanggar arahan-arahan tersebut boleh diambil tindakan di bawah Akta Penyakit Penjangkit Penggal 204. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi melalui kerjasama jabatan-jabatan serta agensi dan pihak-pihak berkuasa di bawahnya telah menghasilkan perangkaan berkaitan perkembangan sektor pengangkutan dan infokomunikasi di negara Brunei Darussalam bagi tempoh 2016 hingga suku kedua tahun 2021. Sejak penularan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada tahun 2020, sektor pengangkutan di negara ini juga turut terjejas dan menunjukkan tren penurunan yang amat ketara berbanding dari tahun-tahun sebelumnya. Pengangkutan bas awam telah mengalami penurunan keseluruhan dari segi kadar jumlah penumpang sehingga 36% dari tahun 2019. Ini adalah bagi mematuhi langkah-langkah pengawalan bagi sama-sama membendung penularan COVID-19 dan juga menjamin kesihatan serta keselamatan para penumpang. Manakala permohonan lesen memandu dan lesen kenderaan dalam talian menunjukkan peningkatan sebanyak 215% dari tahun sebelumnya, selaras dengan inisiatif pengangkutan darat untuk menaik tarafkan penggunaan perkhidmatan tersebut. Dari segi pengangkutan udara yang merangkumi perkhidmatan pesawat, pergerakan penumpang dan kargo turut mengalami kemerosotan akibat dari pandemik COVID-19 setelah 4 tahun 2016 hingga 2019 mengalami pertumbuhan yang positif. Perangkaan menunjukkan tahun 2019 adalah tahun yang paling tinggi bagi ketiga-tiga perkhidmatan pengangkutan udara. Sebagai langkah-langkah keselamatan bagi pengawalan COVID-19, negara Brunei Darussalam telah menghadkan penumpang masuk dan keluar dari negara ini. Oleh itu, pergerakan penumpang di negara ini mencatatkan penurunan sebanyak 80.7% bagi penumpang yang masuk dan 81.2% bagi penumpang yang keluar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada masa yang sama, perangkaan mencatatkan jumlah pergerakan pesawat di lapangan terbang antarabangsa Brunei mengalami penurunan sebanyak 69% pada tahun 2020. Bagi pergerakan kargo masuk, catatan tertinggi adalah pada tahun 2019 sebanyak 14,500,107 kilogram, manakala kargo keluar mencatatkan tahun 2018 yang tertinggi sebanyak 10,445,281 kilogram. Akan tetapi, jumlah kargo masuk dan keluar telah menurun semasa pandemik COVID-19 melanda pada tahun lepas. Perangkaan bagi sektor pengangkutan laut melibatkan jumlah kontainer kapal, 20 foot equivalent unit TEUs, kargo dan kapal-kapal yang melabuh di Pelabuhan Muara. Penurunan yang paling ketara adalah jumlah kapal penumpang dan ini adalah disebabkan oleh pengawalan yang dibuat bagi mengelakkan jangkitan COVID-19 serta pengurangan operasi perjalanan. Akan tetapi bagi car carrier yang melalui Pelabuhan Muara menunjukkan peningkatan setiap tahun iaitu dari jumlah 52 hingga 57. Berhubung dengan jumlah transshipment, perbandingan bagi tahun 2020 dan tahun ini sehingga bulan Ogos telah menunjukkan perbezaan yang amat ketara iaitu meningkat dari jumlah 8 hingga 326 TEUs. Perkhidmatan Gaji Cuaca Jabatan Gaji Cuaca Brunei Darussalam terus memainkan peranan penting dari segi mengeluarkan amaran cuaca kepada orang awam di negara ini termasuk untuk kegunaan di sektor penerbangan seperti Saranan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Sejak tahun 2014 hingga bulan Ogos 2021, sebanyak 280 amaran bagi trafik udara telah dikeluarkan dan tahun 2017 mencatatkan pengeluaran amaran tertinggi sebanyak 83 amaran. Manakala sebanyak 1,836 amaran dikeluarkan kepada orang awam bagi tempoh tahun 2011
hingga Jun 2021 dan catatan tertinggi adalah pada tahun 2018 iaitu sebanyak 290 amaran. Pembayaran pencen umur tua, pencen-pencen dan elaun-elaun hilang upaya dan bantuan kebajikan bulanan bagi bulan September akan dimulakan esok Khamis 23 September 2021. Pembayaran pencen-pencen, elaun dan bantuan kebajikan bulanan akan dilaksanakan dalam dua kaedah iaitu pembayaran melalui akaun bank, borang permohonan boleh diperoleh melalui laman sesawang Jabatan Pembangunan Masyarakat www.japim.gov.pn dan kaedah pandu lalu bermula 23 hingga 28 September 2021 di beberapa tempat yang mempunyai kawasan terbuka dan lapang di keempat-empat daerah. Pembayaran pandu lalu dibuat secara berperingkat mulai pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 2 petang hingga 5 petang kecuali pada hari Jumaat bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 2.15 petang hingga 5 petang.